akan melalui kesusahan. Pada awal Ramadan, 2 minggu terawal memang kita akan fokus. Bila nak 2 minggu terakhir tu, kita dah mula dah jadi 20 rakaat, jadi 8 rakaat. Apa semua kan. Makin perlahan. Sebab apa? Kita dah ambil mudah. Terus dah rasa kemalas kan. Jadi, mana istiqamah tu? Benda ni berlaku pada saya. Waktu saya dibuat sama-sama Abang Ashraf, saya pun sama juga. Sama. Macam tu saya rasa frust, saya marah diri saya. Allah itu, kenapa kat dekat rumah boleh buat, kenapa kat sini tak boleh buat, kenapa balik rumah tak boleh buat. Sebab tu bagus berjemaah. Bila berjemaah ni kita konsisten. Betul. Sebab ada macam tu, apa, dia punya sumber teamwork lah. Dia punya teamwork tu ada. Kalau boleh nak sama-sama, nak khatam sama-sama, nak baca Quran sama-sama, nak solat semua sama-sama. Jadi kita achieve apa yang kita nak. Setiap bulan Ramadan kita kena ada achievement. Setiap bulan Ramadan kena ada achievement. Apa yang kita nak. Contoh bulan Ramadan saya nak khatam Quran. Lepas tu contoh saya nak ada doa-doa yang spesifik yang saya nak. Yang kita nak kan, doa tu kan. So kita dah listkan apa kita buat. Dan nak pastikan sembahyang subuh tak tinggal. So benda tu kita kena achieve. So benda tu saya praktis lah. Kadang-kadang ada yang tergagal juga macam alamak terlepas juga. Bila terlepas tu sedih lah bangun tidur, aduh dah sembahyang lambat apa semua, sedih lah. Sebab tu saya dekat hospital kalau nak tahu. Kan saya dah negatif, saya kuarantin lagi dekat hospital, dekat ward supaya saya dapat bersembahyang jemaah. Sebab saya sayang nikmat yang Allah berikan tu. Bila dah balik memang saya tahu saya takkan apa yang saya dapat buatkan. That is special of Ramadan di masa waktu PKP ni. InsyaAllah. Itulah Abang Ashraf pula diberi ujian. Lepas tu Abang Ashraf pula Allah kasih kesenangan bersama dengan orang-orang tabligh semua. Nikmat tu memang terbaik. Diorang tunjuk dari segi akhlak diorang. Diorang tak paksa pun solat. Diorang tak macam semayang tak. Diorang buat depan mata kita. Dah lama kita segan, kita pun ikut sekali. Dah ikut sekali, tak nak ikut semayang. Dah lama dah rutin setiap hari. Jadi kebiasaan lah. Tak, bila dah biasa kita rasa nikmat tu. Sebab kita rasa macam tak salah je kita buat macam ni. Jadi ramai yang kat luar ni, yang kawan-kawan kita kat dalam ni, mungkin ada yang macam dalam solat, lambat solat apa semua. Kalau betul lah orang cakap baik dengan orang yang jaga solat, yang ingatkan kita dengan Tuhan. Lama-lama kita pun dah biasa dengan benda-benda macam tu. Kita pun nak buat benda yang baik kan, betul tak? Betul, saya setuju sangat. Sahabat ni akan menunggu kita waktu kita dalam kesusahan, akan menunggu kita dalam kita melakukan kesilapan. Sahabat juga akan mengingat kita untuk solat. Sahabat juga yang akan mengingatkan kita salah atau betul-betul. Sahabat juga akan memberikan kita kasih sayang yang sebenar-benarnya. Sahabat juga tidak akan ingatkan kita tentang Allah dan juga tentang kematian. Itu ya seronok. That is a real sahabat. InsyaAllah. Okay. Sangat menyentuh hati ya. Ini itu viewers ini baru dekat time tau. Kalau dapat berlakon dengan Abang Ashraf dekat the spot dekat nangis. Allah janganlah cakap itu. Tapi betul, that is meaning of lah kan. Kehidupan kita kan macam kehidupan kita macam love kat sebelah. Nampak love? Ada love biru, ada love kuning, love merah, apa kan? Yang awal banyak kat tepi ni. Kan warna-warni tu. Kan? Sama juga di dalam hidup kita. Hidup kita pun bermacam-macam color. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap ingat Tuhan, sekejap lalai. Tapi kena ada orang yang bersama-sama kita yang kena ingatkan. InsyaAllah. Oh, baru dua soalan dah belajar macam-macam ni dari Abang Ashraf. Masya Allah. Alhamdulillah. Abang Ashraf. Okay, Abang Ashraf ada masa? Kita ada lagi 2 soalan je. Boleh. Boleh Okay. So soalan ketiga is okay, tadi kita pun Abang Ashraf tadi berkata tentang nikmat dalam bulan Ramadan kan.
Okay, so bulan Ramadan untuk tahun ni agak berbeza lah kan, agak berbeza Ramadan untuk kita semua tahun ni kan. So mungkin pada Abang Ashraf kan, apakah nikmat yang paling penting di dalam bulan Ramadan ni yang boleh kita rasakan juga di luar bulan Ramadan? Kita tahu macam mana kita nak sayang Allah. Kakak. Kita tahu macam mana kita nak beriman pada Allah. Kita tahu cara dia macam mana. Tetapi kita rasa tak Allah disayang kita. Macam mana rasa, kita tahu macam mana nak sayang Allah. Tapi kita rasa tak Allah sayang kita. Okay. Kita tahu nak sayang Allah, kita kena solat, kita kena beriman pada dia, kita kena buat apa yang disuruh kan, kita jaga solat, puasa, apa yang disuruh kita buat. Tapi kita rasa Allah ni sayang kita. Rasa sayang ni seperti rasa macam apa yang kita buat tu Allah dengar dan dia pemudahkan, kadang disentuh hati kita, bagi kita tenang kan, bagi kita ingat kat dia kan, sebab dalam diri kita ni ada roh tau. Roh kita ni berzikir, roh kita ni sentiasa merindukan benda-benda gaib ni kan, benda-benda gaib ni pada kita, jasad kita, dalam jasad kita ada. Betul tak? Kalau kita selalu zikir, kita buat kebaikan, kita buat apa-apa semua yang benda yang baik, automatik dalam roh kita ni akan lebih aware dengan para malaikat. Faham tak? Ini benda-benda gaib saya cerita ni. Faham. Pernah tak kalau pergi umrah, awak baca dalam tawaf punya doa tu kan, ataupun masa sa'i, ada salah satu doa tu, Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah cahaya di kiri kananku, di atas di bawahku, di depan di belakangku, dan juga di kiri atas bawah dan depan di belakang, dan berilah cahaya sebesar cahaya dalam diriku. Apakah itu? Cahaya itulah para malaikat. So para malaikat inilah yang akan menyentuh kita, yang akan jaga kita, disebabkan bergantung pada amalan kita, zikir kita, doa kita, dekat kita dengan Tuhan. Itu kita kena faham tau. So bila roh kita ni disentuh oleh para malaikat, didekat dengan para malaikat, dia kan, pernah tak kita tengah semayang, kita lah mengadu kat Tuhan, kita minta ampun kat Tuhan, apa semua, kita menangis-nangis kan. Lepas tu kadang kita tengah semayang, tiba-tiba rasa sayu je, sedih je. Sebab apa? Roh kita ni, dalam badan kita ni, hati kita ni kan, rindu. Kadang-kadang kita tak rasa, jasad ni tak rasa macam mana, tapi kenapa sayu je. Selalu orang tanya saya soalan macam tu. Saya beritahu, sebab dalam diri awak roh tu, jasad, hati kita ni sedang merindui Tuhan. So bila soalan awak jawab tadi, macam mana nak dapat nikmat dia ni, senang aja kan. Dia tahu macam nak cara tersayang Tuhan, tapi kita carilah macam mana nak bagi Allah rasa, kita rasa Allah sayang kita ni. Nak rasa sayang kita ni, macam mana dia akan bagi dalam macam-macam bentuk, macam-macam cara, macam-macam ya, macam-macam bentuk cara, macam-macam perasaan dia akan bagi. Dan dalam hidup kita ni, apa yang kita nak, Alif, kita nak tenang je, betul tak? Tak kisahlah kita ke kaya ke popular ke apa ke, itu semuanya nombor dua. Tapi sebenarnya dalam diri kita ni, kita nak tenang je. Ketenangan je. Bahagia lain. Nak bahagia. Orang selalu cakap, aku nak family yang bahagia, nak hidup aku bahagia. Tapi nak bahagia kena datang tenang dulu. Sebab apa? Dalam tenang ni, macam mana datang tenang ni, Allah akan duga kita macam-macam. Dan dalam keadaan duga tu, nak tengok sejauh mana kita tenang. Ni macam-macam. Seronok kan? Benda ni kan. Tapi bila datang tenang je, datanglah macam-macam masalah. Dan benda tu akan kita lalui dengan tenang, dan kebahagiaan tu kita akan dapat. So kalau kita inginkan ketenangan, Allah akan berikan satu hadiah lah berbentuk ujian, betul Abang Ashraf? Betul. So
doa dekat Tuhan kan. Macam kita sekarang ni dilanda dengan COVID, kita Allah bagi doa yang cukup besar. Sebenarnya COVID ni bagi saya dah sakit COVID, saya dah lalu dah semua ni. Bila saya tengok COVID ni bukan satu penyakit yang berbahaya, tetapi Allah sebenarnya nak tengok sejauh mana iman kita. Dari segi fizikal, dari segi jasadnya, dari segi ni memang kita tahu COVID ni memang bahaya, boleh buat mati. Yes, memang betul. Tapi sebenarnya Allah nak tengok kat sini. Macam mana kita handle diri kita waktu tu. Macam mana kita dengan masalah family waktu tu. Kan? Kita pun bila kat dalam hospital kita sakit, macam mana masyarakat luar sekeliling nak handle masalah macam ni. Macam mana, semua dia akan tengok angle. Semua angle sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana iman kita. Iman ni sebenarnya bukan boleh dibeli ke, boleh tak. Jadi tengok sejauh mana kita tahu dengan Allah SWT. Sejauh mana kita takut dengan dia, segan dengan dia. Saya selalu buat istilah macam tu. Sejauh mana kita segan dengan dia, sejauh mana kita dengan dia, sejauh mana kita punya sungguh-sungguh pada dia. Kalau setakat semayang sunat kan, semayang fardu macam biasa, itu apa yang dia suruh. Apa yang kita dah sumbang pada dia. Ni belum masuk soalan lain lagi ni, belum masuk cerita lain ni. Saya nak share dengan awak kan. Kongsi Abang Ashraf, kongsi. Saya nak belajar ni sebenarnya dari Abang Ashraf. What we can contribute something to Allah. Apa sumbangan yang kita boleh buat pada Allah. Itu yang kita kena cari sebenarnya. Apa yang saya masukkan sini ialah sumbangan kita pada Allah ni ialah, bila saya tanya awak apa sumbangan awak pada Allah, apa yang awak dah sumbang pada dia? Awak umur apa dah sekarang? Saya 22. Selama 22 tahun, apa yang awak dah sumbang pada Allah, menyumbang pada dia? Saya sebenarnya salah satu belia dalam satu masjid ni. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang kalau ada macam aktiviti ke talk show kan, saya akan turun lah bersama belia-belia lain. Kita plan talk show tu ramai-ramai kan. Kita come up with a content, kita jemput orang datang masjid, kita belajar sama-sama. Dan selain daripada tu, kalau macam bulan Ramadan ni selalu akan turun masjid, tolong pack bubur, bagi-bagi bubur, siapkan iftar, bentang tikar, semualah. Habis kalau masa-masa lain pun kadang-kadang dengan kawan-kawan pun sama. Kadang-kadang tak macam hari-hari biasa. Nanti kalau saudara ke kawan-kawan call ke apa, jom pergi masjid tu sembahyang maghrib dah, jumpa kat masjid. Okey lah, dan kita akan jumpa kat masjid. Solat sama-sama lah. Okey, buat kerja ke apa sekarang? Saya sekarang, masih belajar. Saya masih pelajar. Saya student. Umur apa? 25? Saya 22. 22, muda lagi. Okey, kenapa saya 22 tapi nampak macam anak 4. Kenapa saya tanya soalan tu? Soalan ni sebenarnya orang yang kat dalam ni yang tengah tengok ni. Kita kena fikir sumbangan kita pada Allah. Ada dua. Pertama, sedekah. Dua-dua ni sumbangan kita Allah ialah sedekah. Bila kita sumbangan sedekah lah, betul lah kan? Sedekah dari segi mas, sedekah dari segi duit. Kan? Dua-dua tu penting. Dan sedekah dari segi duit, semua orang boleh buat contoh lah, minta derma anak yatim. Kan? Kalau kita kat masjid tu orang minta derma kan, kita bagi sekejap je, $1, RM1 ke, masuk dalam tabung sekejap je untuk anak yatim. Tapi untuk menjaga anak yatim, untuk membesarkan anak yatim, untuk mendidikkan mereka, yang pastikan mereka berjaya di dunia akhirat, nak mendidik sebagai akhlak, tak semua boleh buat. So itu sedekah masa. Apa yang awak cakap tadi adalah sedekah masa. Okey. So kita kena fikir selama umur kita, contohlah kan, kita bekerja, berkarier kan, profesional. Kita kena fikir dalam hidup kita apa yang kita dah buat. Contoh, Allah, kalau you seorang pelajar kan, contohlah dia ni seorang doktor.
Tanya dia, you umur dah 35 tahun, 30 tahun, bangun tidur kan, solat subuh, itu Allah suruh, itu Allah. Lepas tu you dengan family, makan apa semua, lepas tu you pergi kerja, jumpa pesakit, layan pesakit, diagnose penyakit, bagi ubat, dan jumpa lagi pesakit, sampailah petang, dan balik you jumpa dengan family balik, dan you tidur. Everyday buat benda yang sama. So nak tanya, kat mana sumbangan kita pada Allah? Apa yang you buat tu adalah untuk, kalau dengan keluarga, tanggungjawab awak sebagai keluarga. Mungkin kalau sebagai seorang isteri, suami kan, kalau jumpa pesakit apa semua, tanggungjawab you sebagai seorang doktor ataupun seorang nurse. Tapi mana sumbangan kita pada Allah? So apa saya masuk kat sini ialah contoh lah kan, contoh. Kalau you ada profession yang hebat, macam mana pun kita beri sumbang pada Allah. Contohnya you as a architect kan, you ada architect, you bina masjid, bina bangunan yang ada elemen Islam kan, naikkan nama Islam, itu sumbangan kita pada Tuhan. Ataupun you doktor ke nurse ke yang jaga hospital apa semua kan, memang SOP kita tengok pesakit-pesakit atas katil, you bagi ubat, makan ubat, itu saja kan. Tak ada SOP pun, dah solat belum, time solat ni kan, nak ambil uduk, kalau tak boleh nak ambil uduk, tak boleh nak baring, tak boleh nak bergerak, ambilkan uduk untuk dia. So kita kena cari apa yang kita boleh buat, sumbangan kita untuk orang yang lain dekat dengan Tuhan. That is sumbangan kita pada Allah. Itu apa Madi Nabi buat. Nabi kerja dia berdakwah kan, dia ibaratkan sebagai, dia pergi ke mana-mana pun dia nak pastikan umat dia dekat dengan Tuhan, dekat dengan Islam. Betul tak? So jadi kita pun ada tanggungjawab kita. Kita tak pergi ke mana-mana pun, kita nak ajak orang sama-sama dekat dengan Tuhan kan. Dalam tak kisah kita bekerja, career macam mana pun, you as a engineer, you buatkan satu building yang macam dekat Saudi, buat kereta api laju apa semua, orang Islam kan. So bangun, naikkan Islam, kembangkan Islam, indahkan Islam. Itu maksud saya. Kita kena fikir sumbangan kita kepada Allah. Kalau setakat pergi pagi kerja, balik kerja petang, balik rumah main game, itu minum lepak, lepas tu balik rumah, balik esok pagi rutin yang sama every day. So mana sumbangan kita pada Tuhan? Kalau kita tak fikir benda-benda macam ni, you are like a cow. Like a cow? You are like a cow, lembu. Cow, lembu, okey. Lembu, okey. Sebab apa? Allah bagi akal untuk kita fikir. Lembu ni pagi, petang, malam pergi makan, dia pergi kat sini, pergi makan, lepas tu makan, pergi minum, lepas tu pergi lepas tu beranak lah, itulah, ini patah-patah balik kan. Everyday buat benda yang sama. Kita pun ibarat macam tu juga. Everyday kita akan buat benda sama. Tapi sebab Allah bagi akal untuk kita fikir untuk akhirat nanti. Because last kali kita di akhirat, betul tak? Kan, memang kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat kan. Kena dunia pun kita nak kena fikir, akhirat pun nak fikir. So akhirat ni kat mana yang kita kena fikir? Dalam contoh kita berkerjaya kan, kita kena fikir akhirat juga. Kita kena fikir akhirat kan. So as a professional macam saya, walaupun saya berlakon, saya ada producer, saya produce drama-drama yang patuh syariah, yang ada konten Islamik kan. Dan kalau saya masuk berlakon drama yang tidak patuh syariah, tak apa, saya masuk. Tapi as long saya menjaga batas-batas saya, supaya saya dapat slowly kan, kawan-kawan kita ni solat sama-sama, so at least dia orang faham tentang Islam ni kan indah. Kalau tak ada orang nak buat, siapa lagi nak buat? So that is sumbangan kita pada you pun ada tanggungjawab kan. Macam walaupun you seorang pelajar apa semua, you buat benda-benda, alhamdulillah. Lepas ni bila dah kerja, apa as a career tu kan, you nak buat kerja-kerja macam dah susah sikit lepas ni sebab dah bekerja. So dalam bekerja tu kena cari kat mana yang you boleh buat sumbangan pada Tuhan dalam kerjaya tu. Kalau tak ada duit macam mana pun, kita tetap ada masa. Susun selipar dekat masjid pun dah cukup baik kan. Kalau tak ada sangat duit, tak ada nak buat, tak ada, susun selipar pun dah cukup dah.
So at least kita spend masa kita untuk Tuhan supaya memudahkan orang lain untuk dekat dengan Tuhan. That's apa yang saya masukkan. InsyaAllah best. InsyaAllah. Terima kasih banyak Abang Ashraf. Okay Abang Ashraf, ni apa? Okay, ni last question kita. Boleh? Okay, ni last question. Okay, so jadi kita semua orang ada orang cakap mungkin kita ada surah-surah kegemaran kita, ayat-ayat kegemaran kita kan. Okay, mungkin Abang Ashraf pun ada. Mungkin Abang Ashraf boleh kongsi dengan kita kan sembarang ayat dari sembarang surah lah, sebagai pembakar semangat kita supaya kita dapat terus istiqomah dengan amalan dan ibadah kita di luar bulan Ramadan. Amalan? Ada tak macam sembarang ayat atau sembarang surah yang Abang Ashraf gemar atau suka menjadi sebagai satu pembakar semangat? Saya suka baca surah Al-Mulk. Surah? Al-Mulk. Surah. Okay, Abang Ashraf boleh share sikit ke? Tapi okay, surah Al-Mulk tu memang saya suka baca surah tu, sebab itu salah satu surah yang saya hafal. Masya-Allah. Lepas tu yang amalan saya suka selalu buat ialah saya suka zikir dengan zikir la ilaha illallah. Kenapa zikir la ilaha illallah? Sebab zikir la ilaha ni adalah zikir yang paling hebat bagi saya, paling powerful. Okay. So bila nak zikir ni tak semestinya kita nak kena melafazkan zikir dalam